Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awalan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semestanya. Tuhan yang telah menurunkan kitabnya Al-Quranul Karim sebagai kitab yang terakhir. Yang mana selepas ini tidak ada lagi kitab Samawiyah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah sebagai pembawa rahmah kepada alamin, kepada alam semesta, bukan pada satu bangsa, satu kaum, kepada manusia seluruhnya. Semoga Allah cucuri rahmatnya ke atas keluarga Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in, dan para setiap umat Islam yang masih berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati saudara pengurus majlis yang sama-sama kita muliakan, Tan Sri dan juga pimpinan-pimpinan gabungan daripada SMI dan semua yang telah bersama kita dengan anak-anak daripada Mahat Tahfiz. Kita rasa sangat beruntung kerana dari Ramadan ke Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Rabbul Alamin supaya dapat kita meningkatkan keimanan kita sampai ke tahap ketakwaan. Tajuk yang telah dimaklumkan pada saya secara bertulis ialah Ramadan di manakah ku cari rahmatmu. Kalau kita lihat apa kelebihan Ramadan secara umumnya, kita faham bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya pada bulan Ramadan ini telah turun 4 kitab samawiyah. Suhuf Ibrahim diturunkan pada awal Ramadan. 6 Ramadan turunnya Taurat. 13 Ramadan turunnya Injil. 24 Ramadan turunnya Al-Quran. Mengikut hadis daripada Imam Ahmad dari Wasilah ya, Ibn Asqa. Semua kitab-kitab ini diturun di dalam bulan yang Allah pilih, Ramadan Al-Mubarak. Yang mana Allah pilih bulan ini untuk kita umat Islam yang beriman berpuasa. Kalau kita lihat ayat Quran dan hadis Nabi, jelasnya Ramadan tidak akan membawa kebaikan kepada kita kalau Ramadan tidak dipandukan, disambut dengan iman. Tanpa iman, Ramadan tidak ada makna. Sekadar tinggal makan, minum, banyak orang boleh buat. Orang tak Islam pun berpuasa. Bukan? Orang Buddhis pun puasa. Orang Hindu puasa. Orang Nasara puasa. Orang Majus. Semua puasa. Tapi niat berbeza. Hanya bezanya kita ada iman. Kalau kita sambut Ramadan dengan keimanan, sebagaimana Allah menyeru kita, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang telah beriman, telah kami wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan pada umat sebelum kamu. Tujuannya daripada iman insya-Allah la'allakum tattaqun. Kamu dapat meningkatkan kedudukan kamu sampai ke peringkat takwa.
Takwa ini penting. Saya lihat ayat yang dibawa, yang digantung pun mengingatkan kita tentang kekuatan kelebihan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ini kelebihannya, kalau dia ada apa problem pun dalam kehidupannya, problem diri, keluarga, masalah ekonomi, apa juga. Kalau dia ada takwa, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan keluarkan dia daripada semua masalahnya. Dengan adanya takwa, selesailah masalah. Hidup ini selalu ada ujian, mesti ada masalah. Tapi semua masalah itu dapat diatasi dengan mudah bagi orang bertakwa. Kemudian satu masalah yang paling rumit yang dihadapi, ditakuti oleh manusia, masalah kemiskinan, kesusahan, kekurangan rezeki. Allah jamin, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang sendiri akan menganugerahkan rezeki kepada mereka daripada jalan-jalan yang mereka tak terfikir. Tak sangka-sangka dapat rezeki, tak sangka-sangka datang lagi rezeki. Ini kelebihan takwa. Kemudian Nabi pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan umatnya tentang bagaimana pentingnya kita sambut Ramadan dengan dipandukan iman. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini janji dari Nabi kita. Siapa-siapa yang sambut dan berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dengan dipandukan iman dan wahtisaban, dan dia selalu mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka janji daripada Nabi, di akhir Ramadan dosa-dosanya dihapuskan. Sebagaimana satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Ar-Ramadan ila Ramadan mukaffarat bainahuma. Ramadan ini kalau dosa kita 2016 Ramadan sampai sekarang 2017, 1 tahun, insya-Allah dosa 1 tahun dihapuskan. Dalam bulan Ramadan pula kita ada satu ibadat namanya Qiyam Ramadan. Rasulullah bersabda pula, man qama Ramadan. Awalnya, man shama Ramadan. Kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang sambut ibadat qiyam, solat yang dikenali sebagai tarawih pada malam Ramadan, dasar iman, bukan kerana terpaksa, oleh kerana suasana, kerana kawan, tidak. Atas desakan iman dan penuh harapan supaya Allah terima ibadatnya, dosa-dosanya dihapuskan lagi. Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa pula yang akan usaha untuk jaga malam-malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan, atas dasar iman dan mengharapkan keredaan Allah, diampun lagi dosanya. Allahu Akbar. Lihat kelebihan Ramadan, keampunan demi keampunan demi keampunan. Yang ini sangat diharapkan oleh kita semua supaya kita berakhir dengan husnul khatimah. Kalau dosa-dosa kita telah diampuni, alhamdulillah. Kita jadi manusia yang lebih dekat pada Allah. Di manakah rahmat yang terbesar yang berlaku pada Ramadan? Tidak lain, tidak bukan. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan ini Allah pilih untuk turunkan Quran secara keseluruhannya dari Lauhi Mahfuz ke Baitul Izzah kepada bulan Ramadan. Daripada Baitul Izzah diturunkan pada Rasulullah SAW berperingkat-peringkat selama hampir 23 tahun. Tujuan apa Allah turunkan Quran? Sebagai huda linnas, panduan. Tidak ada satu rahmat yang lebih bernilai
daripada hidupnya seseorang manusia dengan adanya panduan dari Tuhan. Bukan panduan ciptaan manusia. Kita manusia hidup di mana saja ada peraturan, ada undang-undang ciptaan manusia. Tapi ciptaan manusia selalu berubah. Ada banyak kecacatan. Ada banyak kelemahan kerana manusia itu bersifat lemah. Da'ifah. Tapi Allah As-Sami'un Basirun Alimun Qadirun, yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha melihat. Dia lebih tahu apa yang dihajat oleh semua manusia. Sampai hari kiamat. Ini kelebihan Quran. Quran ini bukan sebarang kitab. Kerana Allah turun kitab-kitab sebelumnya, dalam istilah orang-orang lain dia kata ada suhuf Ibrahim, ada Old Testament, kitab lama, At-Taurat. Ada New Testament, Injil. Dikenali sebagai New Testament. Quran ialah the Last Testament. Satu kitab yang terakhir yang di dalamnya kita jumpa satu ayat yang luar biasa, yang tidak kita jumpa dalam kitab-kitab sebelumnya. Iaitu ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Bahawa sejak Nabi 1400 tahun dulu waktu dia sedang di Arafah, turun ayat ini. Hari ini Allah beritahu, bukan hari ini. Hari ini hari apa ya anak-anak? Hari Selasa kan? Tapi yang disebut hari ini al-yaum, hari yang Nabi sedang ada di Arafah. Menunaikan haji yang kali pertama dan kali terakhir. Selepas itu Rasulullah wafat. Turunnya ayat. Allah sendiri berfirman, aku telah sempurnakan agamaku untuk kamu. Agama lain belum sempurna. Sebab itu Islam, Allahu Akbar. Urusan ibadat, cover hubungan kita dengan Allah. Bukan hanya Allah suruh semayang, dia tunjuk kita cara-cara semayang. Tengok ayat ini yang ada tergantung di depan pula. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nak salat pun waktunya Allah tentu, bukan kita yang tentu. Orang lain ikut suka hati masing-masing. Dia seronok semayang. Bila ada mood semayang. Kita tidak. Tak boleh ikut waktu kita. Waktu Allah tentukan. Berapa rakaat Allah tentukan. Allahu Akbar. Mana ada satu ibadat yang begitu teratur, tersusun. Satu dunia kita pergi. Rakaatnya subuh tetap 2. Kita tak boleh ketak pakut negara ini dia sejuk sikit. Jadi boleh tambah 3 rakaat. Tak boleh. Walaupun niat baik, apa salah tambah 1 lagi. Tak boleh. Kerana Allah yang tetapkan. Waktu Allah yang tetapkan. Tidak ada dalam agama yang lain. Saya tahu, saya beragama Buddha, Kristian dulu. Kita buat kajian, memang unik Islam itu. Adanya perhubungan kita dengan Allah teratur, tersusun. Adanya perhubungan sesama manusia, hablum minan nas, muamalat kita tersusun. Adanya munakahatnya keluarga, bagaimana dan bentuk keluarga bahagia di dunia dan akhirat. Tersusun. Daripada waktu nak kahwin sampai cerai. Setengah orang belum kahwin, nak kahwin, dah kahwin, nak cerai pula. Itu pun ada. No problem. Ada jalan keluarnya. Nak cerai, nak rujuk, rujuk balik. Ada cerai rujuk boleh, ada cerai tak boleh rujuk. Boleh juga rujuk selepas dia kahwin balik. Macam-macam peraturan. Penceraian dalam Islam pun sudah ada 7 jenis penceraian. Mana ada dalam agama lain begitu teratur? Tak ada. Ada syiqaqnya, ya, ada li'annya, ada fasakhnya, dan macam-macam lagi. Indah Islam. Ya. Jinayat semua ada. Dia ada ibadat, dia ada muamalat, dia ada munakahat, dia ada jinayat. Di mana datang rahmat ini? Allah berfirman dalam surah Isra.
Wa nunazziru minal Qur'ani ma huwa syifaa'atu wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran sebagai syifa', penawar kepada semua jenis penyakit. Penyakit yang paling bahaya yang menyerang manusia, tak kira tua atau muda, kaya atau miskin, laki atau perempuan, penyakit apa agak-agaknya. Yang tak ada siapa yang boleh lari dari penyakit ini. Penyakit denggi, alhamdulillah kita tak kena. Penyakit malaria tak semua orang. Tapi ada satu penyakit semua orang tak boleh raya. Apa penyakitnya agak-agaknya? Ya. Apa penyakit? Penyakit hati. Sakit selalu hati kita. Bukan. Semua orang ada sakit hati. Sebab itu Allah pernah ingatkan kita. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Allah bagi tahu pada kita, dia bila jadikan neraka, maka sudah ada penghuninya akan masuk ke neraka. Kalau tidak, tak perlu Allah jadikan neraka. Dan penghuni neraka ialah jin dan manusia. Kenapa? Allah bagi hati, dia tak berhati-hati. Kita ada hati. Bukan. Tapi kita sakit hati, susah hati, iri hati, macam-macam hati ada. Tapi memang kebetulan hati ini unik. Ya. Alhamdulillah, selagi jantung itu berdenyut, alhamdulillah kita hidup. Sekali dia stop, selamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penting, bagaimana kita nak tenangkan hati ini? Bagaimana kita nak bersihkan hati? Alla bi zikrillahi tatma'inul qulub. Allah berfirman. Bukankah dengan ingat kepada Allah itu hati itu tenang? Bagaimana jadi juga suasana alam hati kita insya Allah. Dengan Allah itu tak terputus. Ini penting. Tak kira muda tua. Kalau hati ini ada perhubungan dengan Allah, alhamdulillah. Wa nunazziru minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini sebagai penawar dan pembawa rahmat. Kalaulah umat Islam berpandukan pada wahyu Allah dalam hidupnya, banyak masalah dah selesai. Banyak nikmat Allah. Kerana tidak ada satu benda yang lebih bernilai dari panduan hidup. Kalau orang itu senang tapi tak ada panduan hidup, hala tujunya kita tak tahu ke mana. Dan kita untung. Panduan hidup yang Allah anugerahkan pada kita, muslimin dan muslimat. Satu panduan hidup yang sangat unik. Sejak you lahir, sudah ada peraturannya. Sampai you mati, semua ada. Hanya yang peliknya kita umat Islam rugi. Kita baca Quran, bukan tak baca. Tapi berapa orang yang faham apa yang dibacanya? Sangat sedikit. Sebab itu di mana-mana juga dalam bulan Ramadan saya akan kaitkan suatu peristiwa. Ya, yang mana Quran telah membawa perubahan, kemajuan yang luar biasa negara Arab yang jahiliyah, terkenal dengan jahiliyah. Yang Mekah dengan 300 lebih berhala keliling Kaabah. Musyrikin 99% musyrikin tinggal di Mekah. Dengan Quran dalam 23 tahun berubah. 23 tahun saja. Kita sudah baca Quran beratus tahun. Tak berubah. Bukan tak baca. Baca tak berubah. Kenapa? Quran dulu membawa perubahan, Quran sekarang tak bawa perubahan.
Karena Quran dulu dibaca, dipaham, diamal, dan disampaikan. Quran sekarang hanya sekadar membaca dan hafal. Paham sampai sekarang tak paham. Sebab itu orang barat bila berlaku peristiwa dulu, 9/11 dulu. Orang menyerang Islam. Orang barat semua yang anti-Islam ambil kesempatan menyerang Islam. Dengan takdir Allah, lagi ramai orang yang belum Islam nak baca apa itu Al-Quran. Akhirnya ada seorang kawan kami. Dia bukan Muslim, dia Nasara. Dia nak baca Quran. Kita tahulah nak baca Quran bukan senang. Quran kalau kita bagi Arab, dia pun tak faham. Dan kadang-kadang orang Islam pula sensitif. Kalau dia tak Islam, tak boleh baca. Kenapa dia tak boleh baca? Sedangkan Quran Allah berfirman, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Quran diturunkan untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja. Allah yang berfirman, saya turunkan Quran sebagai panduan hidup pada manusia. Saya Tuhan, Tuhan siapa? Rabbul Alamin, Tuhan bagi alam semestanya. Saya bukan Tuhan orang Arab, Tuhan orang Islam saja. Saya Tuhan yang menjadikan seluruh makhluk. Nabi Muhammad bukan Nabi untuk satu bangsa, rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada seluruh alam. Itu nikmatnya Islam. Sebab itu Islam ada di mana-mana. Semua bangsa boleh jadi Islam. Karena rahmat yang dibawa di dalam Quran ini. Lalu Allah Rabbul Alamin ingatkan kita. Apa yang saya nak cerita tadi, seorang yang nak tahu apa Quran, dia tak tahu bahasa Arab, dia ambil Quran yang ada terjemahan saja. Terjemahan bahasa Inggeris, dia orang Amerika kan. Baca. Dia baca-baca 3 bulan, dia masuk Islam. 3 bulan dia baca, dia masuk Islam. Lepas itu dia belajar lagi. 1 tahun, dia sudah Islamkan ratusan orang. Dalam 1 tahun dia baca Quran, ratusan orang dia sudah Islamkan. Kerana dia tahu Islam ni agama yang hebat, dinamik. Agama proaktif. Agama yang datang untuk menyelamatkan manusia, mengeluarkan manusia daripada zulumat ila nur. Daripada yang batil kepada yang hak. Cuba kita lihat. Ini baru paham, belum baca lagi. Ayat Quran, baru paham Al-Quran saja. Lama-lama dia pun belajar, berdakwah. Dia tahu Islam itu agama dakwah. Kita yang sudah hafal Quran, Masya Allah. Baca Quran 30 juzuk dah berapa puluh kali. Alhamdulillah. Satu orang pun tak dapat kita bawa pada Islam. Tak hidup. Tak membawa kemajuan. Orang yang tak Islam, macam itu jugalah dia tak Islam. Dia tak kenal pun kerana kita tak pernah bawa ayat ini kepada mereka. Dan ajar dia, ini Quran. Ini Allah berfirman. Ini rahmat. Yang mana rahmat Allah itu ialah dia dapat menyatu padukan semua bangsa. Macam Allah berfirman. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Satu ketika kamu hidup bermusuh, benci-membenci antara satu dengan lain. Kerana bangsa, kerana kabilah, kerana berbeza segi warna kedudukan, kamu sudah bermusuh. Dengan nikmat Islam yang dibawa oleh Nabi dengan Quranul Karim, Allah jinakkan hati-hati kamu semua. Akhirnya kita, di mana kita pergi, kita hidup. Masya Allah. Saya pernah adakan perbincangan 2 minggu yang lalu. So, 2 orang Nasara datang dengan bawa Injilnya. Kamu percaya pada Injil? Ya, saya kata ya, kami percaya. Bagus.
Kamu percaya Nabi Isa? Kami percaya. Tapi dia kata tak Nabi Isa. Kita kata Nabi Isa. Dia kata Isa itu Tuhan. Bagi kita, kita cerita, kita percaya pada Isa. Kita percaya pada Musa. Apa beza dia dan kita? Bezanya orang Yahudi berhenti dekat Musa. Dia tak turun sampai Isa. Yahudi dia berhenti di Musa, habis. Musa ke atas dia terima. Orang Nasara dia turun sikit, dia terima Isa. Isa ke atas terima, bawah tidak. Bezanya kami umat Nabi Muhammad SAW datang untuk menerima kesemuanya. Quran datang musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Quran datang untuk membenarkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil dan lain-lain. Itu bezanya kita. Orang itu memang dia anti Quran, dia kata Nabi, dia kata Isa telah kata hati-hati kamu kerana akan datang banyak nabi-nabi palsu. Saya kata semua nabi akan ingatkan umatnya supaya berhati-hati kerana selepas mereka nabi palsu akan datang. Zaman nabi kita pun nabi ingatkan kita supaya hati-hati dengan nabi palsu. Itu semua peringatan yang sama saja. Tapi saya cerita tentang apa bezanya Quran dengan satu rahmat yang besar. Unique, the miracle of the Quran. Kita bukan hanya nak sanjung Quran, nak kecup Quran, dan simpan Quran tempat tinggi. Kita nak menghayati Quran. Saya kata, sampai hari ini, kamu punya Bible, cuba buka balik. Buka balik. Bahasa apa yang you pakai sekarang? Bahasa English. Translation. Where is the original text? Mana bahasa Aramik dia? Mana ayat-ayat asli itu? Tak ada lagi. Kamu tahu tak, bila diterjemah ke bahasa Cina, dia pun dah lari lah. Sebab itu kalau negeri Cina lain pula. Negeri Taiwan lain pula. Korea lain pula. Memang lagi banyak you terjemah, lagi banyak keaslian itu hilang. Orang Yahud saya kata mana dia baca Taurat. Dia tak baca Taurat. Taurat dalam simpanan. Dalam museum. Dia tak baca. Yang dia baca dia ganti dengan Talmud. Saya kata masalahnya sekarang Injil yang kamu ada sudah tidak original. Quran unik. Sejak dulu turun bahasa Arab sampai hari ini bahasanya tak berubah. You boleh bakar semua Quran. Alhamdulillah yang hafal Quran juta. Juta orang hafal Quran. Dari Cina ada, dari Korea ada, dari Afrika ada. You boleh kumpul suruh baca sama saja. Uniknya Quran. Makna boleh macam-macam bahasa. Tapi keaslian Quran terjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang berfirman, kami yang turunkan kitab ini yang terakhir sebagai peringatan bagi manusia, kami yang akan jaga keasliannya. Itu indah. Tapi bagaimana kita yang memiliki Quran yang penuh dengan rahmatnya, kita masih ketinggalan. Ialah kerana kita tidak dapat menghayati Quran. Kita tidak dapat menghidupkan ayat-ayat Allah. Kerana kita tidak faham. Jangan banyak saudara-saudari muslimin dan muslimat. Fatihah saja. Kadang-kadang kita Al-Fatihah pun kelang kabut. Bukan. Sampai setengah orang bila ada majlis, Al-Fatihah. Itu saya dia baca. Pasal dia ingat semua Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Habis. Diam sekejap. Okey, start. Baca Al-Fatihah. Bukan. Jadi kadang orang yang tidak Muslim pun keliru. Dia tengok majlis semua orang Islam adanya Al-Fatihah. Dia pun mula dengan Al-Fatihah. Dia ingat Al-Fatihah itu saja. Al-Fatihah.
Dia lupa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dia lupa, dia ingat bacaan Al-Fatihah sudah cukup. Ya. Kadang-kadang saudara baru pun macam tu juga. Dia dengar Fatihah, Al-Fatihah. Saya kata sila baca ni, Al-Fatihah. Baca lagi, Al-Fatihah. Tak habis-habis Fatihah. Ustaz suruh Fatihah, saya baca Fatihah. Tak faham kan? Ini contoh saja. Apa yang kita rasa sangat penting dalam surat Al-Fatihah? Nikmat yang paling penting dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang paling penting dalam Fatihah. Tak kira tua, muda, kaya, miskin. Semua orang akan minta sama saja. Bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta satu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang betul. Jalan yang lurus. Itu saja yang kita minta. You nak kaya, kaya tapi lurus. Miskin tak apa, miskin pun boleh lurus. Laki, perempuan, sama saja. Bila kita minta, tengok apa yang Allah jawab. Wa anna haza sirati mustaqima. Fattabi'u wa la tattabi'u subula. Allahu Akbar. Bila kamu minta jalan Allah, jalannya lurus, Allah kata, ini jalanku, satu-satu jalan yang lurus. Yang ada dalam kalam aku, dalam kitabku. Maka Allah suruh apa? Fattabi'uhu. Fattabi'uhu. Ikut. Bila you minta, Allah perintah, ikut. Bila saya tunjuk jalanku, kamu ikut. Kita dah ikut, alhamdulillah. Kita semayang kerana kita ikut Allah suruh aqimus salat. Kita puasa, kita ikut kerana Allah suruh kita puasa. Kita nak keluar zakat, kita ikut kerana Allah suruh kita zakat. Tapi apa yang kita silap di situ? Di mana silapnya? Kenapa umat Islam yang sepatutnya bersatu kita berpecah? Kenapa kita bermusuh antara satu dan lain? Kenapa kita fitnah memfitnah antara satu dan lain? Tuduh menuduh. Kenapa begitu? Sedangkan agama Islam datang untuk mengislahkan keadaan, tetapi kita menambah lebih banyak masalah. Sehingga perpecahan dalam umat Islam, dia pecah dengan perpecahan yang tak boleh pecah. Faham anak-anak? Pecah satu benda sampai tak boleh pecah. Berarti kita melihat perpecahan luar biasa. Lebih berat dari semua orang lain. Ialah kerana bila Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Di situ kita gagal. Allah dah berfirman, kalau itu jalan aku, jalan yang betul, kamu ikut. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut. Bila dah ikut, Allah kata, wala tattabi'u subula. Itu kita tak ikut. Kalau dah ikut jalan Allah, jangan ikut jalan lain. Jangan campur dengan yang lain. Cukup. Agama ini Allah punya. Inna dina innallaha al-Islam. Sudah disempurnakan. Bila ikut, cukup. Jangan lagi campur dengan jalan. Kita jalan Allah ikut. Jalan lain sama-sama ikut. Bila kita campur dengan adat, istiadat, kebiasaan, lama-lama hilang keaslian agama Islam. Inilah yang berlaku. Sebab itu, kita mudah difitnah orang. Kita mudah terlibat dengan perpecahan. Ialah kerana kita suka layan. Kata orang, si fulan, kumpulan A, kumpulan. Kita layan terlalu banyak. Sedangkan agama Islam ajar kita, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kita baca, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Allah berfirman surah Hujurat, orang yang beriman semua saudara. Kalau ada masalah, selesaikan persaudaraan kamu. Islahkan, bukan fitnah, memfitnah. Orang Islam dengan orang Islam yang lain, Nabi bersabda, darahnya haram. Hartanya haram.
dan marwahnya haram kita aibkan dia. Apalagi kita jadi judgmental, suka menghukum orang. Siapa bagi kuasa pada kita untuk hukum orang? Saya akhiri dengan satu hadis qudsi. Yang mana Rasulullah telah ingatkan kita bahawa berlakunya di zaman Bani Israel ada dua lelaki kawan baik. Satu alim, ahli ibadat. Satu dia semayang-semayang juga, tapi yang lain pun buat juga. Berarti dia suka buat jahat. Dia bukan tak beriman, dia beriman, tapi beriman yang macam kita lah. Kita Islam pun serba boleh kan. Ya, tak semayang pun boleh. Kan? Semua boleh kita. Jadi peristiwa ni dua lelaki kawan baik. Satu cukup beriman, satu iman dia lemah. Jadi nanti dia buat, dia langgar, nanti dia buat jahat, dia berzina, dia tipu, dia minum, macam-macam dia buat. Si laki yang beriman tu, yang baik itu, nasihat kawan dia. Tinggalkan. Jangan buat lagi, berdosa kamu. Dia pun dengarlah kawan kan. Dia dengar. Lepas tu dia tak berubah. You cakaplah dia boleh dengar. Dia tak berubah. Lama-kelamaan member yang selalu nasihat dah marah. Dia pun frust. Cakap bukan tak cakap. Nasihat dan nasihat sampai berbuih. Tapi member ni tak ubah juga. Dia memang stubborn. Keras hati. Akhirnya orang-orang Sabah tu marah. Kau ini memang masuk neraka. Tuhan tak maafkan engkau lagi. Kerana kau punya degil. Memang kamu akan masuk neraka. Takdir cerita itu. Saya ringkaskan cerita itu. Takdir Allah mati. Dua-dua pun mati. Allah sampaikan cerita dalam melalui hadis qudsi pada Nabi kita Muhammad SAW. Di hari akhirat Allah panggil dua-dua ini. Allah tanya. Dia tanya siapa tu? Dia tanya orang yang alim tadi. Yang kononnya alim, kuat ibadat. Allah tanya dia. Siapa yang bagi you hak untuk mengguna nama saya, mengatakan saya tak akan maafkan dia. Dan siapa yang bagi you kuasa untuk mengatakan saya tak boleh masukkan dia ke dalam syurga. Oleh kerana itu Allah tunjuk. Dia panggil orang yang buat maksiat itu. Tapi dia masih beriman. Tapi iman tapi adalah dosa kan. Macam kita pun beriman juga, tapi dosa kita pun boleh tahan juga. Kan? Hanya dia lightweight ke heavyweight itu saja. Tak boleh kata tak ada dosa. Kalau you kata you tak ada dosa, pun tak betul. Kerana manusia mesti berdosa. Yang tak ada dosa, nabi-nabi. Yang tak ada dosa, malaikat. Jadi orang yang dikatakan tak boleh masuk neraka, Allah masukkan, tak boleh masuk syurga, Allah masukkan ke dalam syurga. Orang yang guna kuasa kata, Tuhan tak maafkan engkau lagi, you tak boleh masuk syurga, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Oh, jangan main-main tuan-tuan. Di sini mengajar kita, don't be judgmental. You have no right. Islam bukan datang untuk menghukum orang, datang untuk membimbing orang. Memperbaiki keadaan orang. Yang korang baik jadi baik. Kita tidak. Yang korang baik kita tak sesuai dengan dia, kita pun timbul macam-macam fitnah. Itu bukan ajaran agama kita. Agama Islam indah, cantik. Ruhama'u bainahum. Penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Quran membawa rahmat, kita umat Islam sepatutnya membawa rahmat. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberi kepahaman yang betul kepada kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Supaya baki Ramadan setengah bulan lagi, ya, mungkin dah kurang lah. Ya, dia membawa perubahan. Segi pemikiran kita, hati kita lebih tenang, selalu ada prasangka baik, husnizan billah sesama muslim. Ada apa juga perbezaan, itu perkara biasa, duduk bincang selesai.
Kalau orang tu masih belum nak selesai, sabar, berdoa. Jangan terus hukum orang, jangan. Banyak doa. Kerana yang ubah hati manusia bukan kita. Bukan Nabi-Nabi pun, wama alaina illal bala, wallahu yahdi man yasha. Urusan hati, urusan hidayah Allah. Kita hanya menyampai. Kalau cara kita menyampai itu tak baik, orang tak terima, kita buat satu approach yang lebih baik, mudah-mudahan dia terima. Tapi jangan cepat hukum orang, fitnah orang, dan jangan umat Islam masih bermusuh sesama sendiri selepas Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan menjinakkan hati-hati kita, membetulkan pandangan kita sesama kita, supaya kita menghormati antara satu dengan lain. Sayang menyayangi antara satu dengan lain. Mana kelemahan, banyak kita doa. Sebagaimana saya akhiri dengan ayat ini. Satu surah yang Imam Syafi'i kata, kalaulah cukup dengan surah ini, tak turun ayat-ayat lain pun saya anggap cukup. Surah ini cukup untuk mewakili Al-Quran. Yaitu surah wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia semua hidup dalam kerugian kecuali orang beriman. Orang beriman masih rugi kalau tak beramal. Setengah orang beriman, amal tidak. Iman mesti diikuti dengan amal. Amal pun rugi kerana ada amal toleh, ada amal soleh. Amal toleh tak diterima, amal soleh diterima. Itu untuk diri sendiri. Lepas itu, watawasaw bil haqqi. Kita mesti selalu memesan dengan benda yang baik. Watawasaw bis sabr. Dan kita perlu banyak sabar. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin beri kesabaran pada kita semua yang hadir pada hari ini, supaya kita akan terus membawa rahmat Islam yang Allah telah turun dalam bulan Ramadan ini kepada keluarga kita dulu, selepas jiran tetangga, kawan-kawan kita yang lain, terusnya pada masyarakat kita. InsyaAllah akhirnya kita akan kembali menjadi khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita akan yang umat yang terbaik, teristimewa kerana kita jalankan tugas amal ma'ruf dan nahi munkar, dan kita selalu jaga iman kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqi wal akhir da'wana innal hukma illa lillahi alaihi tawakkaltu fa alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.